Dan apa punca berlakunya benda-benda? Yang saya katakan pada tuan-tuan, Allah memberi jawapannya dengan sepotong ayat yang pendek saja. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah kata, punca kenapa kehidupan kita sempit, puncanya ialah apabila kamu berpaling daripada peringatan aku, yakni peringatan Allah. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kesempitan di dalam hidup di dunia. Dan di hari kiamat dibangunkan dia dalam keadaan pekak, dalam keadaan tuli. Allah Ta'ala bangunkan dia dalam keadaan tak nampak dan pekak. Tuan-tuan, tadi kita baca, kita dengar bacaan adik kita yang tak nampak. Biar buta di dunia, jangan buta di akhirat. Ada orang yang buta di dunia, tetapi ada orang yang celik di akhirat, tetapi buta di hari kiamat. Ada orang yang buta dalam dunia, tetapi celik di hari akhirat. Ada orang yang celik di dunia dan celik di hari akhirat. Yang ni yang kita nak. Yang kita nak ialah di hari kiamat celik. Kita tak nak buta. Kita tak nak pekak di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, dua benda ni Allah Ta'ala bagi pada orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Pertama, Allah bagi sempit hidup dia di dunia. Di dunia ni dia jadi susah. Dan yang keduanya ialah di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan pekak, dalam keadaan bisu, dibangunkan dalam keadaan buta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat kenapa isteri kita bermasalah. Kenapa suami kita bermasalah? Puncanya ialah sebelum kahwin. Sebelum kahwin, apa kita buat? Ada tak kita buat benda yang salah sebelum kita kahwin? Cuba ingat balik, sebelum kita kahwin, mana tempat di Johor ni yang kita tak pergi? Naik motor Vespa, jambul macam Imamun. Isteri makwa dia terbelah seluar, terbelah kain batik kebaya, jalan sebelum kahwin. Itu dulu Vespa dengan Lambretta, sekarang ES5. Belum kahwin, melekat dua-dua orang duduk dalam raga motor, melekat, Masya Allah. Yang laki-laki naik motor tu, kepala si perempuan atas bahu laki-laki tu. Begitu nengok. Kadang-kadang dia boleh kalih muka dia menghadap laki. Yang laki ni pun tak boleh nak buat motor dah, tengok muka perempuan tu. Itu jatuh longkang. Yang belum kahwin waktu haram kamu naik macam itu. Tetapi bila dah kahwin, lain pula cara naik dia. Yang suami dengan perut boroinya duduk dalam raga motor. Hak isteri pula duduk hujung seat, pegang carrier duduk belakang. Udah jadi macam batu Nissan tuan-tuan. Tengah-tengah kosong tanah kubur. Pergi market, itu kompong dah kahwin tu. Kesan daripada belum kita kahwin, benda maksiat kita buat, sedangkan itu maksiat. Kesan dia akan datang selepas kahwin. Ni yang kita takut. Yang kita takut hari ni anak-anak muda kita sekarang tuan-tuan. Kahwin 12 hari bercerai. Kahwin sebulan bercerai. Hutang dekat kedai busana pengantin pun tak habis bayar lagi. 12 hari tak bayar lagi sewa pelamin. Udah cerai. Masya Allah. Dia pinjam syarikat pinggan mangkuk masjid, tak pulang lagi gerpu ke sudu, dah cerai. Pengurusi bero pinggan mangkuk baru nak pergi kira pinggan mangkuk, dah cerai tuan-tuan sekarang. Kita hari ni kalau dapat jawatan bero pinggan mangkuk pun bangga tuan-tuan. Tiba-tiba bercerai, sebulan cerai. Cuba cek balik apa yang kamu buat. Syarak meletakkan haram. Syarak meletakkan haram, hampa duk pegang. Haram duk romen. Sekarang ni anak-anak muda naik motor, naik kereta duk romen.
Nak pakai helmet, power tolong pakaikan. Yang kepala si perempuan tu tegak. Bangga je rupa dia. Nah, dia tarik. Oi, romantik, prap dia tarik. Cuba kita dah kahwin buat macam itu. Abang, pakaikan helmet. Dengar-dengar ada kamu ni helmet kamu kan? Itu confirm dah kahwin. Masa belum kahwin sibuk, nak buat keluar pun tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, yang perempuan tu pun ambil jari. Tidak perlu menggunakan sikap, menggunakan jari saja. Tu iklan tu. Belum kahwin, masya-Allah, harap siap cium tangan lagi. Cium tangan. Itu suami awak ke? Tidak. Atau kenapa cium tangan? Praktis. Ini tuan-tuan, jangan anggap benda tu tak ada kesan. Abang-abang di sini yang ada anak dara, yang ada anak teruna, tolong jaga benda ni. Jangan tuan-tuan anggap walaupun dah bertunang, bebas nak pergi sana, bebas nak pergi sini. Kemana anak kamu tu, Tun? Dia orang pergi Kamda, cari cadar. Minggu depan nak kahwin, biarlah. Tak mau, tuan-tuan. Selagi belum pegang tangan naik qadhi haram. Buat. Kita takut besok anak masalah, cucu kita masalah. Ni yang saya tengok sekarang ni, mak bapak dah terlalu baik. Saya pernah jumpa dengan satu kes. Dia mengandung jiran. Mengandung, maknya ada, abangnya ada, kakaknya ada, suaminya ada, adiknya ada, satu rumah. Saya sidai kain, dia sidai kain. Ustaz sidai kain. Ustaz ni TB ke? Tak. Saya bukan batuk kering, bukan. Itu TB. Takut bini. Bukan. Kami gotong royong. Isteri saya basuh kain, saya sidai kain. Nanti saya angkat kain, dia lipat kain. Itu namanya kerja sama. Apa yang penting, kerja sama. Kita pula kalau suami sidai kain, orang ngutuk. Takut ke bini. Bukan takut, kerja sama. Kesian kat orang perempuan, tuan-tuan tak kesian kat isteri tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak sidai kain, tak boleh. Saya lipat kain di rumah. Tarak-tarak tu lipat, relax. Hei, susun. Dengan anak-anak lipat. Seronok tuan-tuan lipat kain. Seronok, kita kesian isteri kita. Orang perempuan tak habis-habis dengan kain. Ya, pukul 9 basuh kain, pukul 11 sidai kain, pukul 2 angkat kain. Lepas asar lipat kain. Lepas maghrib sereka kain. Lepas isyak susun kain. Datang tengah malam sikit buka kain. Letih tuan-tuan. Jadi kita membantu meringankan mereka.